Assalamualaikum dan selamat kembali ke N-Gear. Korang perasan tak? Saya perasan tau, dah 2-3 minggu ni, dah sebulan lebih kalau kita perasan seminggu 2 minggu sekali kan nanti naik seduit, naik 2 duit. Macam harga minyak nak naik balik kan? Tak tahu mungkin ada nak naik balik kan. Okey, untuk mereka-mereka yang suka membawang tentang harga minyak, hari ni saya nak bagi senarai 5 negara yang mempunyai harga petrol yang paling tinggi dan 5 negara yang mempunyai harga petrol yang paling rendah. Jadi harga minyak ni sebenarnya harga minyak di pasaran dunia tu dah tetap dah. Tapi harga jualan ni selalunya ditentukan oleh dua perkara lah. Cukai dan juga subsidi. Jadi untuk negara-negara yang harga mahal ni, selalunya mereka menggunakan cukai yang tinggi kepada bahan api yang dijual, dan negara-negara yang paling murah ni mereka memberikan subsidi kepada harga minyak yang untuk dijual kepada orang ramai. Yang kelima ni memang satu negara yang sangat pelik, iaitu Norway. Negara-negara lain yang tu dalam senarai ni mungkin tidak mempunyai sumber petroleum, tapi Norway mempunyai sumber hidrokarbon antara yang terbesar di dunia berbanding dengan dia punya population. Tapi Norway ni dia pelik pasal dia kata saya tetap tak mau negara saya kotor dengan bahan api minyak petrol ni, berasap kotor negara dia. Jadi apa yang mereka telah buat keputusan ialah satu lagi, dia nak ambil cukai yang banyak daripada rakyat dia untuk dia invest ataupun dia laburkan. Jadi Norway ni terkenal dengan satu, harga minyak mahal, dua, kereta elektrik banyak, yang ketiga dia punya orang panggil dana pelaburan negara dia macam khazanah kita di sini yang terbesar di dunia, dan kebanyakan ini dijana oleh cukai petroleum tadi. Dan disebabkan cukai petroleum yang sangat tinggi ini, mereka juga banyak menggunakan kereta elektrik sekarang pasal tak larat nak bayar harga minyak. Harga dia ialah RM7.40 seliter. Tobatlah murah lagi kereta elektrik kan. Atau pasal Norway banyak kereta elektrik. Negara di tempat keempat, yang ni nama dia Wallis dan Futuna. Saya tak pernah dengar, ni baru dengar, tak tahu betul ke tak betul. Betul ke ni? Kau research ni? Betul? Betul lah tu. Anyway, Wallis dan Futuna ni ialah sebuah kepulauan kecil di tengah-tengah lautan Pasifik Selatan. Jadi ini antara tempat yang paling jauh daripada negara-negara lain, dan disebabkan oleh itu juga dengan jumlah penduduk yang kecil, mereka tak ada kemudahan untuk proses minyak dan juga tak ada sumber minyak, dan juga disebabkan semuanya mahal, cukai dia lagi disebabkan harga di situ mahal akibat daripada situlah kedudukan geografinya. Dan harga minyak di Wallis dan Futuna ialah RM7.64 seliter. Kesian kat dia orang. Di nombor 3 termahal, yang ini saya tak kesian kat dia orang. Tadi saya kesian kan, ini saya tak kesian sebab ini ialah di Monaco. Jadi Monaco ni antara negeri ataupun negara yang mempunyai kepadatan orang kaya yang paling tinggi sekali. Jadi Monte Carlo tu berada dalam Monaco, dan di situ bila orang kaya ramai-ramai dan nanti duduk setempat, semua benda jadi mahal lah kan. Kalau kita kat sini di BKL turap jalan main lebih kurang je, lepas korek tak ada siapa nak komplain. Kalau komplain pun dia tak faham kan. Sana semua duduk sebelah jiran jutawan, sebelah sana billionaire, dan mereka tak boleh buat begitu elok lah. Jadi cukai untuk negara di Monaco tu tinggi pasal semua benda nak kena tip-top brother, bukan macam kat KL ni kan. Tunggu menteri jatuh baru nak repair jalan. So di situ dia orang punya cukai tu tinggi di Monaco, dan tak ada siapa komplain pun pasal semua orang paling selekeh kat sana lah, pakai Mercedes S-Class tu kira paling miskin. Jadi harga minyak di Monaco ialah RM8.01 seliter. Sekarang kita dah melebihi RM8 seliter. Dan di tempat kedua iaitu Hong Kong. Jadi Hong Kong ni dia dalam satu keadaan di mana di sana pun ramai orang kaya, tapi tempat sempit, orang pun dah ramai, jadi macam sesak dah. Bila kita cerita negeri sesak, kita teringat Hong Kong. Hong Kong memang ramai sangat orang, banyak kereta, pening kepala. Jadi kerajaan dia kata senang, kita tak mahu bagi orang bawa kereta banyak sangat, kita junjut cukai maksimum. Nak bawa juga kereta, bayar cukai banyak-banyak untuk beli minyak ni. Jadi disebabkan cukai yang tinggi di Hong Kong, harga minyak di sana ialah RM8.33 satu liter. Yang ni pun saya tak kesian sangat pasal memang perlu, saya rasa, untuk mengadakan harga minyak yang begitu untuk mengawal keadaan di Hong Kong. Yang terakhir sekali ialah salah satu lagi negara Afrika. Saya kesian ke Afrika ni. Jadi Afrika ni dia jadi macam tu bukan atas saya rasa silap dia orang. Ini akibat pembahagian negeri mengikut kuasa-kuasa barat. Lepas mereka tinggalkan Eropah, Afrika, dia orang membuat kacau bilau di sana dan banyak perang dan tak kestabilan. Dan di Zimbabwe ni harga minyak menjadi begitu tinggi disebabkan kejatuhan nilai mata wang lah. Lagi sekali benda-benda ni berlaku apabila tidak ada keamanan, dan disebabkan oleh itu harga minyak di Zimbabwe yang ni memang saya kesian lah, RM13.42 seliter. Tak boleh nak buat apa. Get your act
together and stop fighting. Jangan gaduh. Kalau awak tak gaduh kat sana mungkin okey kot, saya tak tahu. Jadi kita teruskan pula dengan negara dengan harga minyak paling murah. Di tempat kelima ialah Algeria. Jadi Algeria ni dia orang memang menawarkan subsidi yang agak banyak lah untuk harga bahan api di negara mereka. Tapi dalam keadaan ekonomi sekarang yang tak menentu, kerajaan dia orang ada juga cuba untuk mengurangkan subsidi tapi mungkin tak berjaya. Mungkin dia orang buat referendum ke, dia tanya pendapat rakyat tak mau. Jadi mereka terpaksa mengekalkan subsidi yang tinggi dan akibatnya rakyat di Algeria menikmati harga petrol pada RM1.42 seliter. Banyak tu jimat pada kita, 5 kupang babe 1 liter. Tempat keempat pula ialah negara kecil Timur Tengah yang dia panggil nama Kuwait. Jadi Kuwait ni memang satu negara yang menghasilkan bahan api. Mereka menghasilkan banyak bahan api, orang dia pun tak ramai. Jadi sebab itu negara itu memang membagikan subsidi yang banyak untuk rakyat dia dari segi harga bahan api, dan mereka hanya membayar RM1.37 untuk setiap liter petrol. Di tempat ketiga pula ialah Iran. Jadi Iran ni sebenarnya bila kita sebut tentang minyak, kita jarang teringat kat Iran. Kita selalu cerita tengah Iran Iraq perang, tapi dia orang bergaduh tu pasal minyak, kita lupa. Jadi Iran ni adalah salah satu negara pengeluar minyak yang terbesar di dunia, dan ianya memang agak mewah dengan minyak. Jadi dia memberikan subsidi yang agak bagus kepada rakyatnya, di mana mereka hanya membayar RM1.17 seliter untuk bahan api. Nombor dua pula ialah Sudan. Sudan ni satu negara yang mungkin secara politik juga tengah tak stabil. Jadi bila keadaan tak stabil tu selalunya susah lah untuk kerajaan nak naikkan harga barang ke, harga minyak ke apa, nanti kan takut menjadi lebih kurang stabil kan. Bila orang marah nanti macam-macam boleh jadi. Jadi di Sudan harga minyak terus kekal pada 13 US sen 1 liter ataupun hanya 53 sen seliter, murah daripada air mineral. Jadi kita fikir agak lah, kalau macam tu harga petrol, macam mana mereka boleh charge banyak sangat untuk air mineral? Siapa yang nak tipu siapa? Dan pemenang kita tahun ini, iaitu pemenang sejak mungkin berapa puluh tahun saya dah tak tahu, iaitu Venezuela. Jadi Venezuela ni mempunyai satu kerajaan yang sosialis. Jadi bila mereka bertemu dengan minyak dengan banyak, memang kerajaan dia menawarkan harga minyak yang tak masuk akal. Basically dia nak bagi free je. Mungkin dia bagi letak harga tu supaya boleh nak kira kan. Tak kedai minyak tu dia nak tahu lah. Kalau tidak mencurah je tak tahu pun tak boleh juga. At least kena tahu berapa banyak yang dijual. So dia orang letak harga, iaitu harga dia ialah 1 US sen ataupun 4 sen Malaysia untuk setiap liter minyak. Bayangkan kalau kita minyak kan 4 sen je seliter kan, saya buat apa tau? Pertama sekali saya buat apa tau? Saya cabut meter TNB tu, saya beli genset, saya turut. Dah murah sangat kan, curah minyak lah brother, pakai gitu je lagi murah, tak payah sambung elektrik, murah lagi. Beli genset berapa pedik, 2,500 sekali beli, tanknya 2 biji kan, 3 biji run 24 jam, rotate, murah lagi daripada pasang elektrik TNB. Padan muka apa dah marah kat TNB tu bukan pasal apa, ini time-time MCO ni aircon pasang banyak, letih nak bayar, mampui. Jadi Syasha tanya dalam tempoh 5-10 tahun ni macam mana akan minyak ni akan jadi relevan ataupun jadi macam mana. Saya nak cakap terang-terang pun saya tak beranilah pasal saya tak tahu masa depan. Tapi kalau kita ikut trend yang sekarang ni, sebagai contoh di Eropah untuk bulan Disember tahun 2020, jumlah kenderaan elektrik sepenuhnya yang dijual ialah 24.1% daripada keseluruhan jumlah kenderaan yang dijual di Eropah. Diesel ada pada 24.7%. Jadi kita tengok dalam tempoh ni lonjakan daripada tahun 2019 ke 2020 ni lebih pada 200% tak silap saya. Jadi ini menunjukkan bahawa minat terhadap kenderaan elektrik sudah pun meningkat, dan sesudah ianya mengatasi angka jualan untuk diesel, saya rasa dah tak boleh nak patah balik lagi dah. Dan kalau kita tengok dalam keadaan sekarang, di mana di Eropah lah, di tempat lain saya tak mahu cerita lagi pasal di Eropah, Volkswagen telah membuat keputusan untuk menghasilkan sekian banyak kereta elektrik, sama dengan Mercedes-Benz, sama dengan BMW. Jadi kesemua pembuat kereta terbesar di Eropah telah pun bersetuju mereka akan mula menghasilkan kereta elektrik secara banyak dan pada harga yang lebih mampu milik. Kita tengok Volkswagen ID3 untuk bulan Disember, ianya kereta nombor 2 paling popular di Eropah. Ni bukan kata antara kereta elektrik tau. Bandingkan dengan semua kereta, nombor 1 paling popular di Eropah ialah Volkswagen Golf. Nombor 2 paling popular di Eropah ialah kereta BEV, Battery Electric Vehicle, Volkswagen ID3, dan di tempat ketiga ialah Tesla Model 3. Jadi di situ saja kita nampak bahawa angin sudah pun berubah, dan apabila permintaan untuk petrol berkurangan, maksudnya usaha-usaha cari gali juga akan berkurangan. Jadi bila dah kurang tu,
tu saya rasa harga petrol akan mula naik balik lah. Walaupun permintaan tak ada, dia jadi dalam satu keadaan yang pelik di mana pada mula tu permintaan tak ada, jadi harga tu akan turun, tapi bila dia dah sampai dia punya bottom, dia akan start naik balik, di mana selepas pada ini petrol akan dikira sebagai bahan api novelty lah, bukan bahan api yang selalu kita pakai dan mungkin sukar untuk didapati, dan mungkin di setiap bandar mungkin ada satu je petrol station, tempat lain ialah untuk charging kereta. Okey, jadi kalau betul sekarang ni ialah hari-hari terakhir untuk petrol, harga kereta minyak pun tengah murah sekarang, RM1.09 je. Pilih tehnya puas-puas pakai sebelum kereta elektrik semua sampai, nanti kita tak payah isi minyak dah. Okey, kalau awak dah suka tengok sampai habis ni, macam biasalah, tolong kita sikit tekan butang like yang macam tu. Kemudian tekan juga butang kongsi, share dan subscribe. Kalau boleh tekan butang loceng, nanti kami ding dong hampa bila tiap-tiap kali naik kereta baru.